Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah kita punya topik yang pertama, iaitu tentang istilah-istilah yang diguna pakai dalam kita punya bidang ni lah, forex. Okey, contoh macam orang sebut FX. Okey, FX tu benda apa? Jadi benda-benda macam tu kita at least kena ambil tahulah. Okey, khususnya yang masih newbie lagi, memang perlu ambil tahu benda ni. Okey, ni dalam ni saya ada sertakan contoh-contoh yang selalu kita dengar, kita jumpa, tapi masih banyak lagi lah. Jadi benda-benda tu nanti boleh rujuk dekat Google untuk ambil tahu lah benda tu. Okey, yang pertama AS. Okey, AS ni adalah untuk sell pair tertentu. Okey, yang kedua adalah bid. Bid adalah untuk buy pair tertentu. Okey, kalau korang buka chart, dekat situ dia ada line biru dan merah. Bermaksud itulah yang disebut bid dengan AS. Benda yang tu, line tu. Okey, buy. Kalau buy, kita mengharapkan pair tersebut naik untuk untung. Maksud dia kalau kita tekan buy, kita mengharapkan candlestick price tu naik ke atas, baru kita profit. Maksud dia macam tu. Yang seterusnya sell. Sell, kita mengharap pair tersebut jatuh untuk untung. Maksudnya kita kena tunggu price tu turun, bermaksud baru kita untung. Itu adalah sell. Okey, selain tu istilah untuk buy juga selalu digunakan adalah long. Okey, long atau buy. Maksud dia sama ya, dia punya maksud dia. Short. Okey, short sama maksud dengan sell. Sebab setengah trader dia akan cakap okey, Euro USD long. Maksud dia macam tu. Jadi kalau sebut long tu fahamlah yang tu long tu adalah buy. Okey, spread. Spread adalah perbezaan mata wang yang akan dibeli dengan harga pasaran terkini. Okey, spread maksud dia kalau sama juga macam bid dengan AS tu, dia perbezaan dengan bid dengan AS tu, dia punya, kita punya price tu, line price dengan kita punya ada yang line merah ke tak silap saya, yang tu adalah spread lah tu. Bermaksud spread tu, kalau kita entry dekat mana-mana price, dia kena lintas dulu, spread tu kena lintas dulu line tu, baru dia akan profit. Bermaksud kalau merah, dia akan lintas dulu benda tu, dia baru jadi biru. Itu spread. Okey, spread ni lah juga digunakan untuk memberi kita affiliate lah, untuk income untuk broker, untuk trader, datang daripada spread ni lah. Okey, leverage margin. Okey, leverage margin ni adalah wang yang broker beri kita ni lah, macam dia bagi kita pinjam. Contoh dah, dengan capital kita katakan $100, sepatutnya kita cuma boleh entry 0.01. Tapi dengan leverage kita boleh entry 0.05. Maksud dia macam tu. Lagi tinggi leverage, lagi besar kita punya lot size lah boleh letak. Kadang ada leverage sampai 1,500, 1 nisbah 1,000, 1 nisbah 5,000. Jadi kebanyakan trader dia suka yang leverage yang tinggi lah, yang tinggi. Maksud dia yang selalunya orang ambil leverage 1,000, 1,000, 3,000. Jadi dia boleh buka lot tu dengan banyak sikit lah. Stop loss ataupun SL.
Bermaksud kita SL ni dia lebih kepada kita melimitkan kerugian. Okey. Katakan kita entry buy. Kita entry buy, tiba-tiba market against kita. Maksudnya daripada buy dia turun sell. Okey, bermaksud kita boleh set stop loss, kita nak rugi berapa. Contoh kita entry 1 sen, kita nak rugi lebih kurang dalam $2. Maksudnya kita boleh tetapkan berapa yang kita nak loss. Maksudnya kalau entry Euro USD 1 sen, katakan kita buy, tiba-tiba market turun, katakan kita set lebih kurang dalam $2, kita punya loss apabila dia sentuh pada kita punya SL, dia akan auto tutup sendiri. Macam tu. Okey, exit profit ni dia sama maksud dengan TP, take profit. Okey, ni pun sama juga. Kalau kita buy, market naik, price naik, dan kita boleh letak take profit. Maksud dia kita target profit lebih kurang dalam $5, $6. Maksud dia dah sampai limit tu, dia akan sentuh line tu dan dia auto akan tutup sendiri. Dia sama function dengan stop loss. Cuma stop loss melimitkan kerugian. Okey, seterusnya pending order. Okey, pending order ni antara yang ni dia limit order dengan stop order. Macam sebelum ni saya cakap sell limit, buy limit, sell stop, buy stop. Tu adalah pending order lah. Diberi nama pending order. Bermaksud dia pending order ni dia lebih baik lah daripada instant. Jadi kita dah boleh pantau tempat-tempat yang tertentu untuk kita nak sell, nak buy, dan dengan keadaan kita mungkin masa yang dalam mungkin kita sibuk dengan kerja semua kan, jadi kita boleh set lah dekat situ. Nak sell limit, buy limit, kita boleh ambil kat situ. Okey, trailing stop ataupun BE, break even. Okey, contoh dah korang buy USD Canada, korang dah letak stop loss. Okey, katakan benda tu dah jalan lebih kurang dalam 30 pip. Okey, 30 pip bermaksud kalau 1 sen dah jalan lebih kurang dalam $3. Dan korang nak secure, maksudnya nak secure korang punya profit tu, korang ubah stop loss atas kepada korang punya entry. Korang buy bermaksud atas pada line buy tu korang letak stop loss. Maksud dah itu adalah BE, break even ataupun trailing stop. Okey, seterusnya adalah scalping. Okey, scalping ni adalah antara teknik lah. Teknik, bukan teknik, dia lebih kepada type of trader ni. Sebab trader ni dia ada banyak jenis. Okey, antaranya scalping, ada yang swing, ada yang intraday, ada yang position. Maksud dia kalau scalping tu adalah kita punya cara untuk trade lah. Tapi kalau orang yang menggunakan scalping ni, orang panggil scalper. Macam tu. Kalau scalping ni dia lebih kepada time frame M15 dan ke bawah. Maksudnya kat sini teknik mengambil pip sedikit demi sedikit. Contohnya kalau entry 001, profit 0.50 pun dia dah ambil dah. Maksud dia tak biar lama-lama. Okey, yang seterusnya adalah indikator. Okey, indikator adalah petunjuk dalam technical analysis. Okey, maksudnya indikator ni dalam kita punya MT4 memang banyak, sangat-sangat banyak indikator. Cuma kita kena belajar untuk cara guna, sebab indikator ni dia ada dia punya function dia masing-masing. Okey, indikator dia ada macam setengah trader dia menggunakan indikator, dan ada setengah trader dia menggunakan naked chart. Naked chart tu adalah chart kosong lah kan, chart kosong, cuma menggunakan candlestick saja. Kalau indikator dia ada MA, dia ada BB, dia ada mungkin stochastic, awesome oscillator, dan banyak lagi lah. Kalau buka dekat MT4 tu memang banyak lagi.
Okey, dalam forex ni kita ada dua analisis kita perlu buat sebelum kita melakukan entry. Yang pertama adalah technical analysis. Okey, technical analysis ni untuk meramal pergerakan pasaran berpandukan sejarah, trend dan indikator. Maksud dia yang indikator tadi yang korang pasang tu, tu adalah tergolong daripada tergolong antara ni lah, technical analysis. Maksudnya korang letak tu, okey, bila benda tu jadi macam ni, okey, boleh buy, boleh sell lah, macam tu. Yang seterusnya adalah fundamental analysis. Fundamental analysis ni dia kita kena rujuk news lah. Kena rujuk news. Cara nak rujuk tu kebanyakan orang guna Forex Factory ataupun My FX Book. Dekat situ korang boleh tengok lah dia punya setiap jam, setiap minit tu ada dia punya event yang setiap negara lah, yang mungkin ada US buat speech, korang boleh predict daripada situ lah untuk melihat kekuatan adakah memberi impact yang kuat kepada suatu mata wang. Okey, seterusnya ni adalah uptrend. Okey, uptrend ni pergerakan pasaran menaik. Okey, kalau korang tengok graf tu nampak menaik tu, yang tu orang panggil uptrend. Okey, kalau graf menurun tu, yang tu orang panggil downtrend. Okey, seterusnya adalah platform. Okey, platform yang kita guna ni adalah MetaTrader 4. Dan on the way MetaTrader 5, dan MetaTrader 5 tu masih belum lengkap lagi lah sekarang ni. Dia ada banyak kekurangan lagi dekat MetaTrader 5. Cuma sekarang ni kita banyak guna MT4 lah. Okey, yang seterusnya adalah broker. Okey, broker adalah orang tengah yang di antara trader dan syarikat. Maksudnya macam dekat Malaysia ni ada memang beratus-ratus broker. Jadi kita trade menggunakan broker tersebut lah. Okey, wire transfer. Wire transfer adalah pemindahan wang terus ke akaun bank. Selalunya wire transfer ni melibatkan wang daripada luar negara lah, kebanyakan macam tu. Dan dia sedikit ambil masa untuk masuk ke akaun. Okey, Swift Code Bank. Okey, sesetengah broker dia untuk kita membuat pengeluaran, dia akan meminta kita untuk mengisi Swift Code. Okey, kalau perlu mengisi Swift Code, korang pergi dekat Google, contoh ada Maybank. Okey, korang tulis Maybank Swift Code. Korang ambil yang HQ dia KL lah. Kalau Maybank MBBEM My KL, dia jadi macam tu. Tu adalah Swift Code. Kalau CIMB ambil yang HQ punya. Setiap bank tu dia ada dia punya Swift Code. Okey, swap adalah kos tambahan akibat penangguhan urus nega. Okey, macam swap ni ada setengah broker apabila kita tak tutup position, kalau kita entry buy atau sell, kita tak tutup position selama beberapa hari atau beberapa minggu, dia akan ada swap. Nanti korang tekan, korang entry bawah tu, nanti korang tekan memang ada detail swap, commission bawah tu, dan yang ni dia bahagian swap. Dia jadi akan jadi tambahan kos lah kat itu, jadi 0.10, 0.30, ikut pair dan ikut berapa lama kita hold. Okey, pair adalah pasangan mata wang. Contoh EU, maksud dia Euro USD, EUR USD. Macam dekat MT4 yang korang tengok yang tu kan, yang banyak-banyak pair tu, tu adalah pair lah tu. Maksud dia mata wang yang diniagakan. Okey, seterusnya adalah PIP. PIP adalah perubahan harga mata wang dikira dalam bentuk PIP. Maksud PIP tu adalah point yang terendah. Maksud dia kalau 40 PIP, kalau kita entry Euro USD 0.01, 40 PIP bersamaan dengan $4. Maksudnya macam tu. Okey, bullish adalah pergerakan menaik secara mendadak. Maksud dia bullish ni menaik lah.
Dia sama macam kita buy. Dia bullish ni ada nama candlestick. Bearish dia turun. Pergerakan menurun secara mendadak. Dia ada bullish, bearish. Okey, TF adalah time frame. Okey, dalam trading ni kita akan menggunakan, dia menyediakan kita dari minit yang pertama M1 hinggalah monthly, setiap bulan. Maksudnya korang tentukan korang nak trade time frame yang macam mana korang trade lah. Mungkin ada scalping dan menggunakan M15, M30, M5. Kalau intraday H4, H1, dan kalau swing mungkin weekly, korang boleh check situ. Ini berikut adalah sebuah sedikit lah tentang istilah-istilah, dan banyak lagi istilah yang ada, tapi korang kena cari dekat Google lah, ataupun korang study dulu. Nanti korang tak faham, jumpa istilah-istilah yang pelik, baru korang cari dekat Google. Okey, untuk istilah-istilah saya rasa itu saja. Video yang seterusnya nanti kita akan buat mengenai candlestick. Yang tu mungkin sekejap saja sebab kita nak terangkan tentang OHLC. Jadi kita tunggu video yang seterusnya lah untuk candlestick. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.